InsyaAllah kita mula dengan Ummul Quran, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir-rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman amma ba'. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan setinggi-tinggi rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan keizinan Allah, kita diberikan kesempatan untuk bersama pada malam ini. Walaupun mungkin ada pelbagai perkara berlaku di dalam pertembungan di antara al-haq dan batil. Di antara al-haq dan batil itu sentiasa dalam pertembungan, dan bila mereka itu bertemu, maka akan berlakulah ujian Allah Subhanahu Wa Taala kepada semua. Dan insya-Allah pada malam ni kita sambung sedikit daripada apa yang telah kita bincangkan pada 2 hari yang lepas, insya-Allah berkenaan dengan operasi Taufan Al-Aqsa. Taufan Al-Aqsa ataupun peperangan yang sedang berlaku sekarang, dan kita jangkakan peperangan ini akan berterusan. Jadi untuk menyambut apa yang diamanahkan kepada saya oleh kawan-kawan yang ada daripada Palestin dan juga daripada Malaysia dan juga daripada Turki dan beberapa tempat yang lain lah. InsyaAllah saya akan cuba membuat perbincangan di sekitar perkara-perkara yang sedang berlaku, dan juga saya akan cuba menanamkan satu perasaan keperluan kita untuk sama-sama berada di atas satu taifah, iaitu keperluan untuk kita bersama-sama menyandang amanah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita, iaitu untuk membina dan menegakkan Islam. Dan maknanya kita nak menegakkan kepimpinan Islam, kepimpinan Islam dalam erti kata yang sebenar, bukan kepimpinan Islam yang bercampur-campur. Ada masa boleh guna prinsip Islam, ada masa boleh guna prinsip liberal dan sebagainya. Sebagai mukadimahnya, marilah sama-sama kita merasakan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala akan menguji kita dengan berbagai keadaan, dan kita mestilah sentiasa mencuba berusaha semaksimal yang boleh untuk membina kekuatan diri kita, maknanya meningkatkan diri kita. Sebab kalau kita tidak meningkatkan diri kita, maka kita akan berada dalam suasana yang susah. Sekarang ini sudah sampai masa untuk kita semua bangun, bangkit, wake up. Kerana masa untuk tidur, masa untuk rehat, masa untuk berada dalam keadaan berleka-leka, berlalai-lalai, berseronok-seronok, sudah pun berlalu. Masa untuk kita lebih serius di dalam tarbiyah kita, dalam islah yang kita nak lakukan.
Begitu juga masa untuk kita benar-benar membina kekuatan iman kita, kekuatan ibadah, sebagai persiapan untuk membina akhlak, dan kemudian persiapan pula untuk berjuang, masa untuk perjuangan. Jadi kita kena pastikan kita ni meningkat. Sebab itulah pada malam ni saya ingin sama-sama memulakan dengan satu perkara, iaitu kita ingin memastikan bahawa amalan kita meningkat. Dan amalan yang pertama sekali ialah amalan hati, yang perlu kita tengok. Yang perlu kita tengok amalan hati kita. Apa dia amalan hati? Dia bermula dengan syuur, ataupun kita kata perasaan. Perasaan. Dan syuur yang dimaksudkan di sini ialah sejauh mana perasaan dalam hati kita ini kita boleh ikat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Perasaan hati kita ni. Kita ada marah, ada senang, ada suka, ada luka, sakit, semua tu kita nak kena ikat dengan Allah. Sebagaimana yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bagaimana orang-orang yang berperang, yang beribat fi sabilillah, maka setiap saat yang berlalu ketika dia terikat dengan jihad tadi, beribat tadi, maka setiap saat itulah dia beramal dengan amalan yang berterusan. Nanti saya akan bacakan hadis-hadis tentang jihad dan tentang ribat. Termasuklah ribat ni, termasuklah jihad. Dan hadis-hadis ini hanya kami baca, kalau saya dulu, saya baca yang kami terasa sangat bila kita baca di atas kapal ketika kami diserang ataupun nak diserang oleh Israel. Saya merasakan keadaan, bagaimana keadaan gentingnya pada masa itu, kan? Mereka menembak dengan peluru hidup, mereka menembak dengan bom yang meletup berdesing, yang mengeluarkan asap, mengeluarkan api, cahaya dan sebagainya, yang menjadikan kita, kalau hati yang tidak terikat dengan Allah akan ketakutan, menggigil. Ada di kalangan kami ketika diserang atas kapal dulu, menggigil, takut, sampai peringkat duduk bawah kerusi. Bukan bawah meja, bawah kerusi. Bawah meja memang dah ada orang duduk, bawah kerusi pun ada orang duduk. Sampai peringkat macam itulah, terutamanya di kalangan yang bukan Islam. Di kalangan yang bukan Islam. Jadi jangan sampai kita berada dalam suasana-suasana yang tidak bersedia, ketika mana Allah uji kita dengan perkara yang sepatutnya kita bersedia. Hari ini kita ingat apa yang berlaku di Palestin itu adalah merupakan perkara yang berkaitan dengan apa yang berlaku di Palestin. Kita ingat perkara yang berkaitan dengan Palestin aja, dengan orang Arab aja, orang di sana. Tak, dia sebenarnya apa yang berlaku di Palestin, apa yang berlaku di Masjidil Aqsa adalah merupakan perkara yang juga sebenarnya berlaku di tempat kita. Di tempat kita. Kita nak membawa suasana itu di sini. Kita nak membawa suasana perjuangan itu di dalam hidup kita. Kita nak rasai. Kerana kalau kita tidak membawa suasana-suasana yang mereka rasai, sahabat-sahabat kita di Gaza, di Masjidil Aqsa merasai, di Jerusalem itu, apa yang mereka rasa sekarang kita tak rasa, maka kita akan ketinggalan. Kita akan jadi sebagaimana orang yang hanya sekadar menonton berita semasa, ataupun orang yang menonton cerita-cerita penglipur lara. Tak lebih daripada itu. Jadi inilah perkara-perkara yang perlu kita faham, yang mana sebab itu saya sebut tadi, peningkatan syuur, perasaan, rasa hati itu merupakan salah satu daripada amalan hati yang penting. Contohnya kalau kita berselawat, berselawat, tak cukup sekadar kita sekarang ni, contohnya berselawat sampai 1000 kali. Kita selawat 1000 kali, kan, 100,000 kali, tapi kita tak rasa perasaan sayang pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka seolah-olah selawat kita tu mengumpul pahala, mengumpul perkara fadilatnya, fadailnya, kelebihan-kelebihannya, tetapi kita tidak mendapat bekalan. Kita tak dapat bekalan. Tapi maknanya kita nak membaca, walaupun kita membaca selawat itu
dengan keadaan yang tak banyak, bukanlah sampai ratus ribu, puluh ribu, tetapi kita membaca dengan hati yang hidup, merasa sayang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita nak kena rasa macam tu. Begitu jugalah apabila kita bertahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi bukan saja kita membaca tahlil la ilaha illallah itu dengan lidah kita atau dengan hati kita, tapi sekarang sudah sampai masanya untuk kita meningkatkan lagi bacaan-bacaan la ilaha illallah itu dengan perasaan kita. Kita nak merasai bagaimana mentauhidkan Allah, mentauhidkan sifat Allah, mentauhidkan asma' perbuatan Allah, mentauhidkan zat Allah. Ini semua adalah merupakan suatu yang perlu kita usahakan. Perlu kita usahakan supaya benar-benar apa yang berlaku di dalam kehidupan kita itu akan benar-benar dapat membantu kita. Inilah perkara yang kita nak sama-sama rasai, supaya mudah-mudahan apa yang kita bincang-bincangkan ini akan dapat menyentuh perubahan dalam kehidupan kita. Kerana yang penting bukan sekadar maklumat yang saya kongsikan. Maklumat ni penting, tapi bukan itu sahaja. Yang penting lagi ialah sejauh mana apa yang saya sampaikan, apa yang kita kongsikan, apa yang saya bincangkan di sini memberi kesan dalam kehidupan kita, dalam pemikiran kita, di dalam hati kita, sehingga dengan kesan itu melahirkan satu semangat, satu motivasi, satu dorongan untuk kita lebih kuat lagi mendekatkan diri kita takarub kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab hari ini kita boleh duduk dan bercakap dan berbual dengan rasa tak ada apa-apa, tetapi kita tidak tahu mungkin dalam masa terdekat kita akan berada dalam keadaan di mana musuh-musuh itu dah sampai ke negara kita, sampai ke depan pintu rumah kita. Kita tak tahu. Tetapi apa yang berlaku di Al-Aqsa dan apa yang berlaku di Palestin sebenarnya adalah merupakan satu tanda untuk kita sama-sama memahami bahawa segala perkara yang berlaku itu bukan hanya berlaku di sana. Sebab itulah bila kita menyatakan di sini bahawa kita perlu meningkatkan diri kita, maka kita kena sama-sama merasai. Sebab tu marilah sama-sama kita mohon kepada Allah di awal-awal ini untuk kita sama-sama meminta supaya Allah memberikan hidayah kepada kita dan memberikan taufiknya, memberikan inayahnya kepada kita, supaya kita dapat benar-benar menyempurnakan amalan-amalan kita, insya-Allah. Baik, saya ingin memulakan dengan saya menyentuh beberapa komen-komen yang saya dapat daripada kawan-kawan, sahabat-sahabat yang bertanya kepada saya tentang beberapa video-video yang viral. Video viral berkenaan dengan apa yang berlaku pertembungan di di Palestin ni, di Gaza. Jadi saya ingin sama-sama membawa diri kita semua supaya nak melihat kepada beberapa perkara yang disebut. Dan antaranya ada satu video viral oleh seorang laki-laki yang berjanggut, yang tidak berkopiah, berjanggut, misainya dicukur, tapi saya tak tahu siapa dia, saya tak kenal dia. Saya tak kenal dia. Beberapa orang tanya soalan kat saya, ramai yang terkesan dengan percakapan dia itu. Apakah yang menyebabkan terkesan? Terkesan kerana apa yang disampaikan itu adalah merupakan perkara yang macam orang bawa keluar daripada gua, macam itulah. Antara perkara yang disebut ialah bahawa dia mengatakan bahawa peperangan yang berlaku di Gaza pada hari ini, di Palestin, ataupun insya-Allah kemungkinan besar akan merebak sampai ke Al-Aqsa, kan, sampailah bila sampai ke Al-Aqsa akan merebak sampai ke luar. Ini yang ditakuti. Saya akan cerita apa yang mereka takut. Apa yang mereka takut ni, apa yang Israel takut. Insya-Allah saya cerita sikit. Jadi dia kata semua peperangan yang berlaku ni, serangan oleh Hamas dan seolahnya berperang dengan Israel, semua ini adalah merupakan satu skrip, dia kata. Satu skrip yang telah dirancang oleh Hidden Hand. Hidden Hand, yang mana Hidden Hand ini adalah merupakan orang-orang yang ingin mempromosikan Iran, mempromosikan Syiah, mempromosikan Syiah, dan berakhir dengan munculnya Imam Mahdi.
munculnya Imam Mahdi. Jadi rupa-rupanya dia kata peperangan yang sedang berlaku ini adalah merupakan satu skrip yang telah dirancang oleh hidden hand. Dia tak sebutlah hidden hand ni siapa. Adakah hidden hand yang dimaksudkan itu ialah orang konspirasi Dajjal, perkataan jahat, ataupun hidden hand itu oleh Israel sendiri, ataupun hidden hand itu tangan yang tersembunyi, hidden hand itu adalah Amerika, ataupun hidden hand itu mungkin orang Iran, Syiah dan sebagainya. Dia tak sebutlah. Tapi yang disebut, dia kata nombor satu, kamu kena selidik sungguh-sungguh akan skrip ini. Hamas, dia kata sebenarnya adalah Syiah. Dia sebut begitu. Dia kata Hamas adalah Syiah. Dia kata bahawa Syiah ini dia berpakat dengan Iran, dan kemudian berakhir nanti Iran akan masukkan tenteranya ke dalam Israel, ke dalam Palestin, tolong lawan Israel dan sebagainya, sehingga orang semua sokong Iran, sokong Syiah lah begitu. Dan kemudian selepas itu akan keluarlah satu peribadi, dia kata, iaitu Al-Mahdi, Imam Mahdi. So Imam Mahdi ni Imam Mahdi yang akan dipromosikan oleh orang-orang Syiah dari Iran. Jadi dalam video viral ni saya melihat apa yang disebut. Yang pertama sekali, saya rasa dia ni tak pernah kenal Hamas. Dia tak pernah jumpa orang Hamas pun. Dia tidak pernah bersama dengan orang Hamas. Dia tidak pernah makan sekali dengan orang Hamas. Dia tidak pernah berjuang bersama orang Hamas. Cuma dia kata Hamas ni Syiah. Tidak ada bukti pun apa-apa, semua cakap macam itu. Ini pun sudah cukup untuk nak menjadikan sebahagian daripada sahabat-sahabat kita ni rasa terpengaruh. Betul lah macam itu. Padahal dia cakap tak ada fakta pun. Dia cakap semua sangka. Last sekali dia kata ini kalau teori saya betul. Last sekali dia kata teori. Punya panjang cakap-cakap, saya tak nak tengok habis pun, saya malas. Saya tengok, saya tahu dah dia cakap ni banyak orang tak betul. Kalau dia tulis tu akhir zaman apa sebagainya, hari ni ramai orang cakap akhir zaman. Akhir zaman ni Dajjal punya geng pun ada cerita akhir zaman juga. Tak apalah. Dia nak sebut kat sini dia mengatakan Hamas ini adalah Syiah, dan Hamas ini bersama dengan Iran, dan Hamas ini akan mempromosikan Imam Mahdi yang akan keluar daripada Iran, Asfahan dan sebagainya. Jadi saya nak menyatakan di sini nombor satu, kan, sesungguhnya dan dikata yang letup-letup ni yang mati itu adalah orang Sunni, kan. Hamas tak mati, yang mati adalah rakyat dia. Rakyat dia itu adalah rakyatnya itu adalah merupakan orang ahli sunnah wal jamaah. Jadi saya nak nyatakan kat sinilah. Saya ingat saudara yang mengeluarkan video viral ni, saya minta lah supaya saudara ni, kan, cuba bertabayun dengan betul-betul, kan, kenal Hamas tu macam mana, tengok sejarah dia, siapa yang mengasaskannya dan sebagaimana yang biasanya, dan kemudian kenal orang-orang dia. Kat Malaysia ni pun ada Hamas, pergi pejabat dia, ada pejabat dia di Setiawangsa sana, di Setiawangsa sana ada dia punya pejabat yang dulu di bawah kerajaan UMNO, dia orang bagi satu rumah, kan. Ada, saya pergi cari tengok macam mana keadaan diorang ni Syiah ke, ini Bahai ke, kan. Jadi saya bimbang yang bercakap tu, kan. Jadi sebab tu nombor satu saya ingin menjelaskan, kan, orang-orang yang bercakap, kan, tetapi tidak ada fakta, hanya menuduh, dan kemudian hanya menggunakan teori-teori logik dia, ikut logik akal dia je, tak ada fakta pun. Apa fakta yang saya kata tidak Syiah ni? Nombor satu, di Gaza ni hampir-hampir tidak ada Syiah. Kalau ada pun, dia yang menipu dirinya sebagai Syiah, sebagai Sunni. Begitu, tak ada. Saya pergi sana, saya tengok, melihat dengan kawan-kawan di sana, saya melihat, saya buat temu ulama, saya bertanya, dan mazhab mereka pun mazhab Syafi'i macam kita. Malahan Gaza ni tempat Imam Syafi'i dulu. Gaza ni juga asal usul keturunan Nabi SAW itu Bani Hashim. Bani Hashim pun banyak berasal daripada Gaza. Bani Hashim. Jadi Bani Hashim ni asalnya daripada Gaza, keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malahan Wali Songo, wali Songo yang ada di Malaysia, di Indonesia lah, yang terkenal kat Indonesia, kan, pun berasal daripada Bani Hashim juga. Jadi kalau kita kaji, tengok, selidik balik, kita akan dapati bahawa apa yang dicakap tu sangka-sangka, sangka buruk aja.
Kenapa agaknya dia cakap begitu? Sama ada dia jahil, dia tak tahu tapi nak tunjuk macam tahu, ataupun dia memang orang yang mahu merosakkan pandangan-pandangan manusia yang ada. Saya bersama-sama dengan Palestin ni sejak daripada tahun 2009 tu saya dah pergi ke sana dah. 2009 tu saya dah pergi sana. Saya bertemu, saya pergi ke Mesir, saya nak masuk Gaza, masa itu tengah perang, saya tak boleh masuk. Akhirnya saya pergi ke Syria, di mana sana ada 500,000 pelarian Palestin. Dalam 500,000 pelarian Palestin itu, kita dapati yang membantu pelarian Palestin ni, sama ada membantu dari sudut kehidupan mereka, buat pekerjaan dan sebagainya, majoritinya adalah NGO-NGO yang berlatar belakangkan Hamas. Hamas ni apa? Hamas ni satu gerakan Islam untuk membebaskan Masjidil Aqsa, membebaskan Palestin daripada cengkaman Zionis. Itu Hamas. Ditubuhkan pada tahun 1987, dan pengasasnya adalah Syekh Ahmad Yasin rahimallah, Asy-Syahid Syekh Ahmad Yasin. Jadi Syekh Ahmad Yasin ni pula dia belajar di Egypt, di Mesir. Dia tak belajar di Qom, tak belajar di Iran. Tidak belajar di Iran macam mana setengah-setengah ustaz kita, termasuklah yang ada di Jabatan Agama Islam pun belajar di Qom, belajar di Iran. Sehingga mereka keluar daripada Iran, mereka datang balik Malaysia dengan sijil daripada Azhar, sijil daripada daripada Jordan dan sebagainya, padahal mereka belajar di Iran. Rupa-rupanya taqiyah, sijil pun ditipu. Sijil pun ditipu. Tapi tak apalah, saya tak nak sentuh yang itu. Jadi saya nak sentuh tentang Syekh Ahmad Yasin. Syekh Ahmad Yasin ni pengasas. Saya minta tuan-tuan dan puan tengok sendiri siapa Syekh Ahmad Yasin, Asy-Syahid Syekh Ahmad Yasin rahimallah. Hidupnya daripada kecil sampai besar berjuang, dan dia telah mendapat kefahaman daripada Ikhwanul Muslimin ketika berada di Mesir. Dia duduk di bawah tarbiyah ikhwan pada masa itu. Disentuh juga oleh pimpinan-pimpinan yang tertinggi, tak payah sebut siapa nama. Dan kemudian kita dapati bagaimana daripada kefahaman dia yang menyeluruh itu, dia telah kembali ke Palestin dan meniup semangat supaya kembali kepada Quran, dan kehidupannya sebagai seorang alim, kehidupannya sebagai seorang ahli fiqh, orang yang pakar bahagian syariah ni, orang ustaz ni, syekh ni bukan orang biasa-biasa ni, bukan macam ustaz YouTube kita. Ustaz YouTube ni banyak YouTube je, berdebat kat YouTube je. Tak, dia memang duduk on the ground, berdakwah, pergi kepada masyarakat dalam keadaan cacat, lumpuh. Dia mula-mula lumpuhnya parah pinggang ke bawah aja. Lepas tu, lepas ditangkap sampai lumpuh hampir satu badan, kecuali kepalanya, yang matanya boleh melihat, telinganya boleh mendengar, lidah boleh bercakap, hak lain semua tak boleh gerak. Tu Syekh Ahmad Yasin diseksa teruk oleh Zionis dan sebagainya. Jadi kita mengenali Syekh Ahmad Yasin, dan macam mana saya boleh mengenal lagi Syekh Ahmad Yasin ini, apabila kita bertemu dengan tuan-tuan guru yang sama belajar dengan dia. Ada berapa orang tuan-tuan guru kita, baba-baba yang ada di Malaysia dan juga yang ada di Thailand, yang saya bertemu dengannya, dan bila saya sebut tentang Syekh Ahmad Yasin, tentang Palestin, mengalir air matanya. Bila saya tanya dengan mereka, baba, tuan guru, kenapa mengalir air mata bila saya sebut tentang Syekh Ahmad Yasin? Dia kata, saya dengan Syekh Ahmad Yasin ni satu bilik dulu masa belajar di Mesir, satu asrama, satu bilik dengan dia. Saya melihat sahsiah dia, saya melihat akhlak dia, saya melihat kepribadian dia. Subhanallah, tak ada makhluk yang dekat dengan Allah lebih daripada Syekh Ahmad Yasin. Dia kata, menangis dia. Dia kata, aku teringatkan ketika aku bersama dengan Syekh Ahmad Yasin ketika itu masih belajar di Mesir. Dia sebut, dia cerita tentang, tak ada pun cakap pasal Syiah. Malahan baba kita, tuan guru kita bukan Syiah pun, memang orang yang memimpin. Dan kita madrasah-madrasah yang besar, anak-anak muridnya adalah tuan-tuan guru yang lain. Jadi bila saya jumpa, saya tengok, mana yang Syiahnya ni, kat mana Syiahnya. Jadi ini antara perkara-perkara yang saya ingat perlu kita betulkan. Jadi bila dia kata Hamas ni Syiah, maka saya nak sebut kat sini, rupa-rupanya itu hanyalah sangkaan sahaja. Kalau saya nak kata sangka buruk,
sangka buruk lah, maka kita kena betulkan. Jadi orang yang bersangka buruk dan orang yang tidak ada fakta tetapi hanya menggunakan teori-teorinya, dengan keadaan dia kata begini, maka sudah tentulah dan orang-orang itu hanya akan merosakkan kefahaman rakyat. Saya mohonlah kepada saudara yang berkenaan, supaya berhati-hatilah. Kita tak nak berpecah, kita tak nak bergaduh. Tapi saya nak menyatakan di sini, sekiranya apa perkara yang kita daripada pengalaman saya sendirilah, pengalaman saya sendiri, saya kemudian selepas daripada 2009 saya pergi sendiri ke Mesir, berjumpa dengan kawan-kawan Palestin, berjumpa dengan orang Hamas, berjumpa dengan orang PLO, berjumpa dengan semualah grup Palestin ni. Kemudian pergi ke Syria pula, di situ ada 500,000 pelarian Palestin di Syria, menangani mereka, berjumpa dengan mereka, pergi ke rumah-rumah mereka, bawa bantuan pada masa itu, sampailah kepada tempat di antara di Tanaf ni di antara negara Syria dengan negara Iraq, tempat no man's land, tak ada negara. Di situlah orang pelarian Palestin pun ada kat situ. Saya dibawa oleh mereka pergi berjumpa untuk bantuan. Jadi daripada pergaulan saya sendiri, saya melihat mereka, saya mendengar taujihat mereka, pengajaran mereka mencakap, berkata tentang apa yang berlaku, maka jauh panggang dari api nak sebut mereka ni Syiah. Jadi saya mintalah supaya tuan-tuan dan puan berhati-hati bila mendengar orang yang bercakap tentang Palestin tapi dia sendiri tidak benar-benar mengkaji, hanya menggunakan teori-teori sahaja. Berdasarkan kepada apa yang berlaku pada hari ini, dia nampak macam orang Hamas ni ganas. Dia kata orang Hamas ni ganas. Kenapa ganas? Sebab bunuh civilian, sebab bunuh orang awam. Sebab bunuh orang awam. Jadi dia tak tahu cerita sebenarnya yang orang awam tu siapa dan yang mati tu siapa. Yang mati tu siapa, orang awam tu siapa, di mana mereka yang mati tu. Jadi ni saya nak cerita sikitlah pada malam ni, supaya kita bersihkan sangkaan buruk kita kepada mereka yang berjuang pada jalan Allah. Kerana memang perkara yang dikendaki oleh syaitan supaya kita ni berpecah belah, supaya kita ni bersangka-sangka, supaya kita ni sentiasa merasakan bahawa yang baik itu buruk, yang buruk itu baik. Inilah perkara yang berlaku. Dia pun cakap dalam dia punya peringatan itu, dia kata akhir zaman ni ramai orang yang menipu sebagainya. Saya bimbang dia termasuk dalamnya. Jadi saya nak menyatakan di sini, insya-Allah apa yang berlaku pada hari ini bukan benda yang kebetulan, tapi perkara-perkara yang telah pun sebenarnya dirancang oleh kepimpinan ulama. Bukan saja kepimpinan yang siasi dari sudut siasah Islam, bukan siasi dari sudut parti politik, bukan, tapi siasi dari sudut siasah Islam. Begitu juga mereka yang mempunyai ilmu syarak dari kalangan para alim ulama yang bersama-sama dengan perjuangan kebangkitan Al-Aqsa. Jadi apa yang berlaku pada hari ini bukanlah satu perkara yang berjalan tanpa ada pertimbangan yang tertentu. Memang telah dijangka Israel akan melewati batas kemanusiaan. Dia akan membunuh. Hari ini dia tembak, dia bom, hospital pun dia bom. Kita dapat tahu hospital Indonesia, hospital yang dibuat oleh Indonesia, rosak, diletupkan, bom. Begitu juga masjid-masjid dibom. Begitu juga kita kata sekolah-sekolah dibom oleh Israel. Begitu juga digambarkan rumah-rumah yang penduduknya padat. Dia tahu penduduk padat kat situ, dan penduduk itu penduduk rakyat Palestin, bukannya orang tentera ke apa, bukan, rakyat. Dia bunuh, dia bom semua, habis. Dia kata apa? Dia nak jadikan padang jarak, padang terkukur. Dalam keadaan yang macam tu, dan kita melihat bagaimana para syuhada yang telah terkena bom dan peluru itu daripada serangan Israel, yang menunjukkan bagaimana mereka ni melampaui batas. Mereka ni melampaui batas, jahat. Jadi yang Islam ni, yang memang ketika dia berperang berlawan dengan tentera, yang dia lawan tu tentera, dan kemudian yang mati tu mereka yang bersama dengan ketika di perlawanan.
Mungkin ditembak oleh tenteranya sendiri, mungkin ditembak oleh polisnya sendiri, mungkin juga terkena peluru sasar. Sebab kalaulah Hamas ataupun pejuang-pejuang Islam itu mencari civilian untuk dibunuh, sudah tentu kita akan melihat ribu mati. Sebab dia dah masuk dah. Dia dah masuk dah ke dalam kawasan-kawasan civilian. Dia dah masuk dah. Tapi berapa ramai yang mati di kalangan civilian? Yang mati itu hanyalah mereka yang terkena peluru sasar, peluru yang tersasar, ataupun peluru-peluru yang mana mereka berada di tempat pertempuran. Tak boleh nak elak, kan? Macam kita lah, kan, dipanggil collateral damage, kan? Collateral damage mana kerosakan disebabkan oleh perkara-perkara lain yang berlaku, bukanlah perkara yang disengajakan. Jadi kita lihat di sini, saya nak bawa satu perkara, iaitu satu. Kemudian satu lagi yang menarik hati, yang menggelikan hati saya juga, ada salah seorang daripada komandan tentera Israel ni telah mengeluarkan satu kenyataan. Apa dia kata? Sesungguhnya apa yang dibuat oleh pasukan Hamas ini, iaitu menyerang hendap secara tersembunyi, menyerang hendap dan membunuh askar-askar secara tersembunyi, dan kemudian juga para orang awam, civilian, orang awam yang ada, maka ini bertentangan dengan Islam. Dia pula keluar fatwa kata yang dibuat ini bertentangan dengan agama Islam. Dia pula, padahal dia komandan Israel, tak percaya pun pada Quran dan hadis, tak percaya pun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba orang Islam buat, dia kata ini bertentangan dengan Quran dan hadis. Siapa dia nak cakap macam tu? Macam ada orang kat Malaysia ni lah yang menyatakan bahawa, kan, Quran ni beginilah pengertiannya, beginilah tafsirnya. Jadi ini juga perkara yang menjadi perbualan di kalangan orang Islam sendiri. Ya, betul juga, dia kata ini tidak berperi kemanusiaan ni. Ada seorang pula mengeluarkan kenyataan, dia kata saya merasakan bahawa Hamas ini tidak melaksanakan kerja-kerja Islam kerana dia membunuh orang-orang yang tak sepatutnya dibunuh. Dia tahu ke siapa yang mati yang sebenarnya? Baik, saya sebut kat sini. Saya ulang sekali lagi beberapa perkara supaya menjadi hadam kepada kita pada malam ini, supaya bila kita tengok, memang dia akan membawa berita-berita yang bias, berita-berita yang menyebabkan kita ni keliru, confuse. Sama ada di kalangan orang-orang Yahudi sendiri, ataupun dia punya sekutu Yahudinya, orang musuh-musuh Islam tadi, ataupun di kalangan orang-orang munafik, musyrikin yang memang ada pada hari ini, yang wajahnya macam orang Islam, yang pakaiannya macam orang Islam, kata-katanya ada Quran dan hadis, tetapi rupanya dia munafik, rupanya dia musyrik. Kita kena faham, nampak, melihat orang macam ini. Dan kemudian di samping itu ada juga di kalangan orang Islam, orang beriman, tapi yang keliru. Dia pun tak tahu apa, tak tahu cerita. Yang tahu dia condemn aja, ini tak betul. Jadi kita akan baca ayat-ayat Allah berkenaan apa yang mereka cakap ni, insya-Allah. Jadi sebelum kita pergi kepada itu, saya nak menggambarkan kepada tuan-tuan puan-puan yang lebih besar sebenarnya yang Allah izinkan kenapa perkara begini berlaku, kerana perancangan mereka ingin menjadikan Masjidil Aqsa sebagai rumah ibadah antarabangsa. Setelah mereka merayakan perayaan hari raya mereka, hari Sukot. Sukot ni hari macam kita hari Tuai lah, lebih kurang macam itulah. Tuaian apa yang Sabah Sarawak tu kan, lebih kurang gitulah. Jadi dibuatnya pondok-pondok, kemudian di pondok-pondok tu ditaruhnya makanan, ditaruhnya apa, kemudian dia berharap akan datanglah roh-roh Nabi, roh-roh Nabi, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Nabi Ibrahim sebagainya akan datang menziarahi pondok-pondok mereka. Dan ini adalah merupakan satu perayaan yang asalnya 6 hingga 7 hari sahaja, tetapi mereka telah panjangkan sehingga 21 hari. Jadi perayaan Sukot ini adalah merupakan hari raya cuti panjang, dan merupakan antara hari-hari dalam tahun yang paling sibuk sekali. Kalau macam kita hari raya Aidil Fitri lah, lebih kurang begitu, ataupun hari raya Aidil Adha, maknanya pada orang Islam ni penting. Jadi pada orang Yahudi ni hari Sukot ni penting, dan mereka menyambutnya sepatutnya lebih kurang 7 hari saja, tetapi mereka telah menyambutnya sampai ke 21 hari, mempersiapkannya, buat satu perarakan,
Dan sebelum ini banyaknya dibuat di Jerusalem, di bahagian Yahudi. Kemudian mula masuk akhir masuk ke dalam Jerusalem, bahagian Old Jerusalem, bahagian Old City, bahagian tempat-tempat orang Islam. Dia masuk tempat orang Islam pula. Dan sekarang ni dia dah mula pergi ke masjid. Dia masuk dalam masjid, dia buat perayaan dia, dan ribuan datang daripada seluruh dunia untuk menyambut perayaan Hari Raya Sukkot ini, pada masa yang sepatutnya bermula daripada 29 sampai 6 hari bulan Oktober, 29 September sampai 6 Oktober sepatutnya, daripada apa yang dia punya tarikh tadi. Tetapi dipanjangkan 21 hari sebelumnya lagi. Mereka nak gila-gila buat lah. Ribu datang. Kita tak tahulah sebab kita tak sambut pun kan. Jadi rupanya dia bawa sampai masuk ke dalam Masjidil Aqsa. Dan kemudian dia buat upacara ibadah dia di sana, upacara ritual di sana, sambutan ke maksiat dia di sana. Dia berarak, pakai baju cantik-cantik, baju seksi-seksi sebahagiannya, dan tidak menutup aurat, dalam keadaannya macam-macam, berpesta, berhari raya. Kalau kita hari raya pun ada yang berpesta pun kita dah marah. Ini mereka berpesta, Yahudi berpesta ni, dengan araknya, dengan zinanya, dengan macam-macam. Dan satu hari digambarkan 1,000 orang secara purata masuk ke Masjid Al-Aqsa. 1,000 orang satu hari sekurang-kurangnya masuk ke Masjid Al-Aqsa sebagai turis, sebagai orang yang nak menyambut perayaan Sukkot tadi, raya Sukkot dia tu. Dan kemudian dia melakukan perkara-perkara yang dia nak buat, suka-suka dia lah, dalam masjid, luar masjid, di mana-mana. Menyebabkan orang Islam marah. Orang Islam marah lah kalau kita, orang masjid, orang Hindu masuk, orang Cina masuk, Kristian masuk dalam masjid kita, dengan kasutnya, dengan apanya, buat macam-macam dalam masjid kita. Apa kita rasa? Tak bergaduh, tak jadi 13 Mei lagi sekali. Itu kita boleh bayangkan bagaimana perasaan. Dan di samping itu, mereka yang menjaga masjid, murabitun, mereka yang menjaga masjid tu kan pula ditangkap. Ada yang dihalau, ada yang ditangkap, ada yang dipukul. Jadi ini telah memberikan kepada kita, apa namanya, kita kata satu perasaan. Dahlah orang Islam ni rumahnya dizalimi, kehidupan mereka dizalimi, dianiaya. Yang kena tangkap, yang kena bunuh, yang kena rampas tanah, kena rampas, yang kena rampas harta. Dahlah dalam keadaan hidup yang susah. Tak ada masa depan. Nak belajar pun tak boleh. Bayangkan kita nak hantar anak-anak kita belajar, tak dibenarkan. Bayangkan kita sakit, nak pergi hospital, tak ada tempat, tak ada ubat, ditutup. Kalau di West Bank tu lagi. Jadi maknanya dalam keadaan yang tertekan itu selama 75 tahun. 75 tahun. Sebahagian daripada mereka ini telah being oppressed, telah dijadikan lebih teruk daripada binatang. Kalau dia datang rumah kita malam-malam saja, je datang nak ambil barang apa pun, dia boleh ambil je sebab dia ada senjata. Kalau lawan kena tangkap, panggil polis, dan polis confirm akan bersama dengan orang Yahudi. Kan tentera lagilah bersama orang Yahudi. Siapa yang bising-bising, lawan-lawan ditangkap aja, bawa masuk penjara. Kan kemudian diseksa dan tidak dibicarakan, duduk situ sampai bila-bila. Selagi dia nak suruh duduk. Bertahun-tahun, ada yang sampai daripada bayi sampai umurnya 20 tahun lebih dalam penjara. Sampai mati maknya, mati bapaknya. Ini kehidupan yang dialami oleh orang-orang di sana, yang kita kena faham. Dan sebenarnya yang menyebabkan kebangkitan itu bukanlah kerana mereka tak sabar. Kita kata sini, kenapa orang Palestin tak sabar? Bukan. Kita dah sabar dah bertahun-tahun. Kalau di Gaza 16 tahun dengan tembok-tembok keliling. Nak cari makan pun tak boleh, nak belajar pun tak boleh, nak dapatkan rawatan pun tak boleh, dan sebagainya, macam-macam. Sebut je apa yang kita nak, kita hajat pada hari ni. Nak beli ikan, nak beli apa, semua tersekat. Hatta nak minum air, 90% air di Gaza adalah tercemar. Jadi kita tengok ini, tidak boleh dibayangkan bagaimana sengsaranya hidup mereka dalam ketakutan, dalam kesakitan, teruk.
Ini realiti Palestin. Yang kita kata oh saya dah bagi bantuan kat Palestin, saya dah buat telaga yang kita buat tu kalau tidak cukup dalam masa beberapa jam saja akan dicemari oleh radiasi. Tak boleh guna dah. Dia kena dalam sungguh. Sampai 300 meter. Jadi nak sebut kat sini bagaimana keadaan hidup yang susah, yang terperangkap dengan berbagai undang-undang yang draconian law dipanggil, undang-undang yang zalim, yang menekan, dengan keadaan kehidupan yang susah sebagainya. Akhirnya mereka menyentuh masjid. Dia adakan perayaan hari Sukot 21 hari kan, dan kemudian dibuat perarakan macam kita sini buat Maulid Nabi. Macam kita buat Maulid Nabi lah. Dia nak suruh roh Nabi Daud datang, roh Nabi Sulaiman datang, roh Nabi Ibrahim datang ziarah dia punya pondok-pondok, bagi barakah. Macam kita hari ni setengah-setengah orang berselawat supaya Nabi datang, macam itulah. Ada keyakinan sebahagian daripada kita ni berselawat banyak-banyak supaya Nabi datang ziarah kita. Itu pun ada pada Yahudi ni. Jadi mereka buat benda-benda macam ni, bukan bid'ah khurafat lagi, memang dah sesat. Dan disebut dekat sini akhirnya mereka menyentuh masjid. Ribuan datang ke masjid, pelancong-pelancong dari Amerika, pelancong dari Eropah, pelancong daripada mana-mana Yahudi dipanggil. Dan orang Yahudi ni bukannya pembersih, orang Yahudi ni bukan baik, semuanya jahat belaka. Tambahan pula bila dia tengok keadaan di sana, dia boleh buat apa sahaja. Dia boleh ada pistol, dia boleh ada senjata, dia nak tembak budak-budak pun boleh. Bayangkan kita hidup macam mana dalam keadaan ketakutan. Anytime orang Yahudi boleh masuk dalam rumah kita, merampas rumah kita, dan akan ditolong oleh polis dan tentera, akan ditolong oleh mafia-mafia dia, dan akan ditolong oleh hakim dan perlembagaan dia. Bayangkan, inilah kehidupan rakyat Palestin yang digambarkan sebagai yang mengganas tadi. Memang seperti bisul yang telah masak, yang menunggu untuk meletup. Seperti kanser yang sampai kepada satu tahap yang akan membunuh. Inilah kehidupan rakyat Palestin. Tetapi mereka boleh sabar. 75 tahun mereka bersabar. 16 tahun di Gaza mereka duduk dalam penjara. Penjara yang terbesar, yang open prisoner yang terbesar di dunia, dengan 2.3 juta penduduk di dalam Gaza yang ada hanya kurang lebih 360 kilometer persegi, lebih kurang gitulah. Tuan-tuan bapa rahmati Allah Ta'ala. Tetapi apabila mereka menyentuh Masjidil Aqsa, mereka merancang untuk meruntuhkan Masjidil Aqsa dengan terowong-terowong yang dibuat. Itu semua sabar belaka tu. Dia tak bagi kita masuk dengan mudah. Ada masa boleh masuk, ada masa tengah semayang dia tembak. Tengah semayang dia tembak pun ada. Ni kita hari ni boleh pergi masjid tanpa rasa risau ada orang tembak, ada orang sekat. Kat sana nak pergi masjid, dia sekat, dia tembak. Ikut dia lah, ikut kepala dia lah kan. Jadi macam mana hidup kita tu? Sabar. Akhirnya sehinggalah apabila diberikan amaran, wahai Yahudi, sekiranya engkau masih lagi berdegil untuk merampas, mencemari, mencabuli, merosakkan, menghina, mencemarkan Masjid Al-Aqsa dengan perayaan-perayaan Dajjal kamu itu, perayaan-perayaan kotor kamu itu, maka kami memberi amaran, kata Muhammad Ad-Daif, kami memberi amaran, kalau kamu buat begitu, maka akan ada sesuatu. Kemudian kamu mengacau pula murabitun, orang yang jaga masjid kamu kacau. Kalau kamu nak raya kat luar-luar ke, kat tempat yang memang tempat ibadah yang telah disediakan, pergilah, tapi jangan kacau murabitun pula. Dia kacau pula murabitun. Dan pada tahun ini sahaja, 2023 kan, ratusan syuhada, ratusan orang rakyat Palestin telah mati. Kenapa mati? Kerana rumah-rumah mereka dirampas, tanah-tanah mereka dirampas, ladang-ladang mereka dirampas. Ratusan mati. Ini kata siapa yang teroris ni? Siapa yang pengganas ni? Ni kita kena cerita ni pada orang. Kita kena cerita. Kalau kita tak ada fakta, pergi cari. Banyak melambak dekat luar ni banyak. Saya cuma cakap petik-petik sahaja. Jadi daripada situlah kita melihat akhirnya
bukan sahaja polis dan tentera yang mengganas, menjadi perampas, bukan sahaja penjajah, perampas, perompak. Begitu juga rakyat. Jadi rakyat yang ada di situ, mereka merampas tanah. Rakyat yang mati tu, yang duduk tu, yang kena serang pada hari ini adalah mereka yang sepatutnya tidak boleh masuk kawasan tu. Telah ada satu perjanjian pada tahun 1967. Kita cerita sikit. Tahun 1967 berlaku satu peperangan antara orang Arab dengan orang Israel. Yang mana ketika peperangan itu menyebabkan orang Arab kalah. So orang Israel ni, tentera Israel ni merampas kawasan-kawasan, contohnya Semenanjung Sinai, kemudian di Golan Heights, West Bank, tebing barat sekarang ni, Gaza pun dirampas pada masa itu, East Jerusalem, kan, Timur, Jerusalem Timur. Jadi dia kata ini semua dia punya, sedangkan semua itu telah ditetapkan sebagai Palestin punya oleh badan dunia. Mereka kata ini tempat Palestin, yang kamu dah rampas tu rampaslah, tapi ini tempat ni dah ditetapkan oleh undang-undang antarabangsa, iaitu United Nations, menyatakan bahawa tanah-tanah ni, tempat-tempat ni adalah tempat orang Palestin. Ini pada tahun 1967. Tiba-tiba dia serang, Israel serang semua, pakat-pakat rampas tempat-tempat yang ada ini, termasuklah Gaza, termasuklah di tebing barat, East Jerusalem, Jerusalem Timur dan sebagainya. Jadi sebenarnya tempat yang Hamas pergi itu ialah tempat-tempat yang sepatutnya duduk di bawah Palestin, yang memang jelas telah diberikan di dalam oleh United Nations Security Council. Saya bacakan resolusi dia. Apa resolusinya? Resolusi 242 yang telah ditulis pada tahun bulan November 1967. Resolusi 242 ini telah memberi arahan kepada Israel supaya keluar daripada kawasan-kawasan yang telah mereka rampas ini, keluar untuk menggantikan supaya berlakunya keamanan, peace dengan neighbor, dengan orang Palestin. Jadi the land for peace formula, satu yang telah dibuat formula untuk keamanan itu telah dibuat oleh Security Council United Nations, resolusi 242. Jadi kawasan-kawasan yang telah dimasuki oleh Hamas pada hari ini, yang dikatakan sebagai mengganas, sebenarnya kawasan itu ialah kawasan Palestin yang telah dirampas pada tahun 1967, dan kawasan itu telah pun diberi oleh United Nations Security Council, pasukan keselamatan, kan, pertubuhan bangsa-bangsa bersatu, dah bagi daripada Palestin. Engkau Israel jangan kacau kawasan ni. Mana dia? Contohnya Gaza, Semenanjung Gaza, tebing barat, Golan Heights, Semenanjung Sinai, West Bank, tebing barat, Jerusalem Timur, tempat-tempat yang sepatutnya itu memang Palestin punya, yang diiktiraf oleh United Nations sendiri. Siapa belakang United Nations tu? Amerika. Siapa belakang United Nations tu? Rusia. Jadi tempat yang mereka masuk ni sebenarnya tempat yang memang hak orang Palestin, yang telah dirampas, dan mereka telah membina rumah-rumah, membina markas tentera saja je. Sebab tu tempat yang dirampas tu tempat yang betul-betul sempadan dengan Gaza. Kita melihat dia orang runtuhkan tembok tu ataupun pagar tu, kan. Orang Palestin runtuhkan pagar tu, kemudian dia orang masuk, dia orang serang. Yang dia serang tu ialah tanah Palestin yang mereka rampas. Maknanya rakyat yang mati di kawasan itu ialah rakyat yang merampas tanah-tanah Palestin, rumah Palestin, dan juga, kan, ladang-ladang Palestin. Jadi mana ganasnya? Bayangkan orang datang rumah kita,
Kita dah ada rumah dah elok-elok dengan tanah, dengan tanam pokok pisang, pokok durian, pokok apa semua, siap-siap dah. Dah tanam dah apa semua. Tiba-tiba orang datang, dia kata ni tanah aku. Kalau kau nak lawan, kau kena tembak. Kau pergi tempat lain. Duduklah kita kat belakang jalan, tepi jalan, bawah jambatan. Berapa lama tahan duduk tepi jalan, bawah jambatan? Kita sendiri, jangan cakap orang lain, kita sendiri. Berapa lama kita boleh tahan? Tiap-tiap hari tengok dia orang berpesta, tiap-tiap hari tengok dia orang mengambil hasil dari pokok durian kita, daripada pokok buah-buahan kita, daripada tanaman-tanaman yang lain, dengan tanah kita, rumah kita pun diambil. Berapa tahun kita boleh tahan? Tengok. Dan tiba-tiba kita ada kekuatan, anak kita belajar sikit, dia dapat duit sikit, dia dapat duit, ada dah apa-apa, kita kata, aku nak balik ambil tanah aku tu. Aku nak ambil balik tanah aku tu, rumah aku. Geran pun ada lagi. Bukan kata geran pun tak, geran pun ada lagi. Jadi inilah yang berlaku sekarang. Sebab tu kita janganlah sangka yang anggap bahawa apa yang dibuat oleh orang Palestin ini salah. Mereka hanya mempertahankan hak mereka. Mereka hanya mempertahankan kehidupan mereka. Kalau tidak ada undang-undang yang boleh kita gunakan untuk mempertahankan hak kita, maka huru-haralah dunia ni. Huru-haralah dunia ni. Jadi sebab tu nak sebut kat sini, bagaimana keadaan yang berlaku pada hari ini. Jangan kita main buruk sangka je, canda sangka cakap, ini mesti ni nak ikut skrip daripada Israel, supaya Israel boleh bantai orang ahlu sunnah wal jamaah, supaya Syiah masuk. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah, saya berani menjamin, insya-Allah, dengan pengetahuan yang saya tahu, saya nak cerita sikit saya ni. Kenapa saya boleh cakap tentang Hamas ni, tuan-tuan? Sebab saya daripada tahun 2009 lagi, 2009 saya telah berinteraksi dengan Palestin. Sebenarnya sebelum tu ada dah, cumanya yang 2009 saya ke sana. Saya pergi ke Mesir, masa itu khas untuk projek Palestin. Kemudian daripada 2009 tu juga saya bertemu dengan semua persatuan, dan hampir semualah, nak kata semua mungkin tak munasabah, hampir semua yang besar-besar ni. Saya jumpa dengan orang Hamas, saya jumpa dengan orang PLO, saya jumpa dengan Fatah, saya jumpa dengan orang-orang tarikat, ada juga di kalangan orang tabligh yang Palestin, saya jumpa dengan macam-macam. Kemudian saya pergi daripada sana masuk Gaza, kemudian lepas tu saya pergi ke Syria. Ke Syria pula masa itu belum perang lagi. Saya pergi ke sana, saya bertemu dengan orang yang mengendalikan 500,000 kamp pelarian. Di Syria ada 500,000 orang pelarian Palestin. Pergi ke sana tengok, duduk bersama mereka. Satu ketika saya pernah duduk di situ lebih daripada 2 bulan. Duduk cara terus menerus 2 bulan, sampai boleh cakap bahasa Arab lah. Sampai dia cakap bahasa Arab tu saya boleh balas. Tapi lepas tu balik Malaysia hilang. Tak berlatih. Jadi bila cakap-cakap tu semua, tengok macam mana kehidupan mereka, duduk di musim sejuk, duduk di musim panas bersama mereka. Saya kenal Hamas inside out. InsyaAllah saya kenal PLO inside out. Saya kenal Fatah inside out. Saya kenal semua NGO di mana belakang. Dan saya kenal Hizbullah siapa. Saya kenal lah, Alhamdulillah. Sebab saya dah bersama di sana. Saya juga pergi ke Lubnan saya masuk dah. Jordan saya masuk dah. Saya jumpa dengan orang-orang yang menguruskan bab Palestin ni. Di Lubnan memang terkenal dengan Hizbullah. Hizbullah ni Syiah. Saya tak panggil Hizbullah, saya panggil Hizbul Syaitan. Saya panggil. Jadi mereka ni Syiah. Dan juga ada juga di kalangan di Gaza itu yang mereka menggunakan simbol-simbol Syiah, tapi sebenarnya kalau ada pun saya sebut dalam 1, 2, 3 sikit sangat, dan itu pun minoriti, dan itu pun bukan Syiah betul. Mereka nak dapatkan bantuan saja. Dan itu bantuan itu pun bukan pada rakyat Palestin, pada orang tertentu, wakil-wakil dia saja. Jadi saya nak sebut kat sini, saya kenal mereka. Saya duduk bersama mereka. Bila kami naik kapal Mavi Marmara, saya merupakan antara orang yang diamanahkan untuk memimpin dan melihat Malaysia juga dengan Nusantara. Saya bawa orang-orang Nusantara ni. Saya menjadi wakil yang diamanahkan untuk bawa Nusantara. Saya cuma sempat bawa Indonesia dengan Malaysia aja. Saya pergi ke Jakarta, pusing jumpa Mercy dia lah apa sebagainya. Jumpa, akhirnya kita connectkan dengan IHH masa itu sebagai koordinator antarabangsa. Saya kenal mereka semua. Saya tahu
Jadi saya tahu latar belakang mereka ni secara in person. Dan bila mendengar ada orang kata Hamas ni Syiah, saya kata dia ni tak kenal Hamas. Contohlah, kalau nak cakap tu berpada-pada lah, jangan main lepas saja. Kenapa? Supaya kita jangan melihat perjuangan mereka, jangan melihat perjuangan mereka. Jadi ini perkara yang berlaku sekarang. Jadi sebab tu saya nak sebut kat sini, sebenarnya apabila kita melihat hari ini media, oleh kerana media dikuasai oleh Yahudi, sehingga kita lebih menerima pandangan-pandangan media tu, viral video tu lebih lagi daripada menerima fakta-fakta yang kita dapat sendiri. Saya dah buat research tentang Palestin ni, Pakatan Jahat Antarabangsa dan Palestin sejak daripada 1990. 1990 tu saya dah mula research dah. Saya dah mula kenal lah. Sebab tu saya kata 2009 tu saya ke sana. 1990 tu saya dah mula kenal dah. Saya dah perkenalan dengan mereka di Amerika. Begitu juga di Middle East, tanah-tanah Arab, saya kenal kawan-kawan yang datang. Saya kenal mereka. Tengok pergerakan mereka, percakapan mereka, akidah mereka, perjuangan mereka, keikhlasan mereka, tarbiyah mereka. Saya tengok semua. Subhanallah, mereka lebih baik daripada kita. Antara manusia yang terbaik. Kalau melihat wajah-wajah Brigid Al-Qassam, bercahaya wajah mereka. Yang bercakap tu pernah jumpa ke Brigid Al-Qassam? Tak pernah jumpa, saya ingat. Kalau dia jumpa, dia takkan cakap macam itu. Tiba-tiba masuk pula akhir zaman, Imam Mahdi daripada Iran akan datang dengan Isfahan yang akan dibawa oleh Hamas. Kan pelik bin ajaib tu. Baik, jadi saya nak sebut kat sini, saya ringkaskan sikit. Malam ni saya lebih kepada nak jawab perkara-perkara yang berlaku. Dan ada juga di kalangan orang Islam kita yang terpedaya dengan dia menyatakan kenapalah ganas sangat, sebab dia nampak image mayat-mayat yang bergelimpangan, mayat-mayat orang awam yang bergelimpangan, seolah-olahnya macam Hamas yang bunuh. Seolah-olah macam Hamas yang bunuh. Kalau sungguh pun terkena peluru Hamas, itu bukan sebab dia nak bunuh. Sebab ada satu slogan yang ada pada mereka yang cukup ajaib, menunjukkan kekuatan mereka berpegang dengan prinsip-prinsip keamanan. Apa dia? Bila mereka keluar untuk berperang dengan askar-askar Israel, mereka bukan nak bunuh, mereka nak tangkap hidup-hidup. Lagi banyak, lagi ramai yang mereka boleh tangkap hidup-hidup, mereka jadikan tawanan, maka lebih ramai rakyat Palestin yang berada dalam penjara-penjara di tebing barat, yang dikontrol, yang dikuasai oleh Israel tu, boleh dibuat tukar tawanan. Jadi Israel takut mati. Jadi memang kita tengok mereka ada yang mati sebab dah dapat tempur, tak boleh lah mati kan. Tetapi mereka nak tangkap hidup-hidup. Dia bukan nak bunuh. Kenapa tak nak bunuh? Kerana setiap satu nyawa dia boleh dapat satu nyawa daripada prisoner, terutamanya orang-orang alim, para ulama kita yang ditangkap, orang-orang pimpinan-pimpinan yang ditangkap, orang soleh yang cerdik pandai, engineer, orang yang ada kepakaran yang ditangkap. Kita nak tukar dengan siapa? Sebab tu dia tangkap general. Kalau general, kita nak ambil ulama-ulama yang paling besar di sana, ataupun pimpinan-pimpinan yang paling besar, tukar dengan general. Kalau sarjan, tukar dengan pangkat sarjan jugalah kat sana. Jadi sebenarnya mereka bukan nak bunuh, mereka nak tangkap hidup-hidup. Sebab apa? Nak tukar dengan tawanan. Sebab di dalam penjara Israel ni memang siksaan dia luar biasa. Kalau tuan-tuan tengok bagaimana mereka menyiksa tawanan, subhanallah, alhamdulillah wa la ilaha illallah. Bukan saja menakutkan, mengerikan, malahan kita akan nampak mereka ni lebih teruk daripada binatang. Saya tengok dah pada awal-awal saya buat kajian tu, saya dapat banyak video-video pendek yang telah bukan dirampas, yang telah dihack. Kita dapat daripada simpanan-simpanan orang-orang yang askar-askar Israel. Sebahagian ni diuploadkan di internet, sebahagiannya kita dapat. Kita tengok bagaimana mereka diseksa. Jadi subhanallah, kan, cukup luar biasa. Mereka diseksa, dan mereka bukan saja diseksa ni, saya bagi satu contoh. Bukan saja diseksa, dipaksa supaya orang yang diseksa tu
menghina, mencela Al-Quran, mencela Allah. Mana Allah, dia kata, kan? Orang tu disebut Allah, Allah sakit dengan tumbuk, kena pukul, Allah dia pukul. Mana Allah dipukul, kan? Engkau cela Allah, dia suruh cela Allah, dia suruh panggil Allah, cela Allah, cela Muhammad. Celaka Muhammad, dia kata, ikut, tak ikut dipukul, tak ikut dipukul. Kemudian dia suruh cela mak bapaknya, dia suruh cela pimpinan gerakan Islam. Kemudian dia patahkan rusuk satu-satu, dipatahkan. cabut kuku ni biasa lah. Dia patahkan rusuk, dia cabut gigi, kan, macam-macam lah. Dia tembak dengan laser mata, dia tembak dengan laser buta mata, kan. Tulang belakang dia jolok sehingga beralih tulang belakang jadi slip disc. Bukan slip disc sebab jatuh, dia jolok satu-satu sampai bengkok tulang belakang. Jadi kita dah melihat dah penyiksaan Israel ni bukan kepada askar, pada orang awam. Askar lagi teruk, orang awam pun dah teruk, dah disiksa. Ganas mereka ni ganas. Tapi kita hari ni tak nampak sebab media menutup, media tutup. Yang media tunjuk kat kita, ada orang Israel mati kena tembak, berdarah-darah apa sebagainya, kan? Dan tunjuk inilah orang Islam yang ganas, orang Islam yang rebel dan sebagainya. Padahal keadaan mereka dah 16 tahun duduk terkurung, duduk dalam keadaan terkongkong, duduk dalam keadaan dizalimi, hak-hak untuk hidup cuma telah dirampas, kan? 75 tahun Palestin dijajah. Teruk kehidupan mereka, tak pernah pun kita tanya, kenapa Netanyahu buat macam gini? Kenapa polis sana buat macam ni? Kenapa tentera sana buat macam ni? Kenapa penduduk haram, illegal settlement buat macam ni kepada orang Palestin? Dia nak ambil rumah tu, dia pergi je kat rumah tu, tembak, mati, keluar, angkut, dia basuh, dia ambil je rumah tu. Kalau dia nak dia boleh buat. Siapa yang boleh mendakwa orang Yahudi Israel dalam mahkamah? Mahkamah mana yang boleh terima? Tak ada. Jadi kita boleh bayangkan kehidupan. Kalau kita lah berada di sana, di Gaza, kalau kita berada di tebing barat, di West Bank, berada di sekitar Al-Aqsa, rumah kita di sana, mungkin kita dah lama tinggalkan Palestin. Kenapa? Tak tahan dengan keadaan dianiaya, dizalimi, hidup tertekan, dengan keadaan miskinnya, sakit tak ada ubat, nak makan tak ada makanan, keadaan lapar, cukup terseksa, tidak boleh dibayangkan. Inilah perkara yang berlaku kepada orang Palestin. Sehingga hari ini, kan, apabila sampai kepada satu peringkat ini, bila mereka menyentuh Al-Aqsa, mereka nak jadikan Al-Aqsa sebagai rumah ibadah seluruh umat manusia, bukan Islam. Yahudi boleh ibadah kat sana, Kristian boleh ibadah kat sana dalam masjid, Hindu pun boleh datang beribadah, tak kira siapalah. Nak jadikan satu agama, one world government, one world religion. Maka mereka rasa tak boleh, yang ini tak boleh. Dan bila kita melihat pula dari sudut makro pula, dari sudut pengurusan dunia pula, kita mendapati memang mereka merancang untuk menimbulkan Israel Kubra, Israel Raya, yang telah pun saya sebut semalam. Jadi saya minta siapa-siapa yang tertinggal kuliah semalam, tolong tengok baliklah, insya-Allah. Jadi saya nak tunjuk kat sini, antaranya saya ulang sekali lagi secara tersusun apa yang telah ditulis oleh sahabat-sahabat dari Indonesia. Saya cuba gabungkanlah. Yang pertama sekali, asbab pertama peperangan ini ialah Masjid Al-Aqsa, bukan Gaza. Sebab utama Masjid Al-Aqsa. Dan rakyat di Gaza, walaupun hidup terseksa, walaupun hidup terbunuh, dizalimi sekarang ini, tetapi mereka sabar dan redha dengan apa yang berlaku. Kita yang kata tak boleh. Kita yang kata sebab kita ni pengecut, sebab kita ni tidak ada kekuatan. Jadi sebenarnya bermula
apabila penduduk Israel mula menyerang Al-Aqsa, tujuannya supaya Al-Aqsa itu diberikan waktu-waktu untuk ibadah orang ni. Kristian boleh ibadah dalam masjid, Yahudi boleh ibadah dalam masjid, akhirnya menjadi tempat ibadah antara bangsa. Kemudian yang kedua, kronologi yang berlaku yang besar sebelum peperangan ialah apabila penduduk Israel settlement ni, orang yang penduduk settlement ini, mereka mula menyerang anak-anak kena, perempuan-perempuan kena, terutamanya yang berada di sekitar Masjid Al-Aqsa, dan mereka telah dilarang untuk salat dalam masjid. Murabitun juga telah dikacau, diganggu. Jadi penduduk Israel sendiri telah mengganggu orang Palestin sebab mereka nak melaksanakan raya dia tu, disebut raya hari raya daun dia. Kemudian penduduk Israel melakukan tindakan yang brutal. Mereka telah menghina agama Islam, mereka telah menghina Al-Quran, ludah Al-Quran. Mereka ludah Al-Quran. Mereka telah menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka telah memprovokasi, mereka termasuk dia ludah juga orang Kristian. Jadi biadabnya orang Yahudi ni, dia ludah orang Kristian tengah semayang. Ini ada berlaku ni sebelum ni. Kemudian mereka ludah Al-Quran. Mereka ludah Al-Quran. Dia pergi kat dalam masjid, Quran dia ludah. Dia hina. Dia menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka menghina agama Islam. Jadi ini bukan hal Gaza. Jadi peperangan ni bukan peperangan hal Gaza ni. Kemudian penduduk Israel juga telah menahan, telah memberi tekanan supaya tahanan-tahanan Palestin di penjara-penjara Israel dilakukan kekejaman, disuruh pukul, dibuat aniaya, zalim. Jadi banduan-banduan Palestin yang telah ditangkap secara haram oleh Israel tadi telah ditarik hak-hak, contohnya nak melawat tak boleh, keluarga nak kunjung sebulan sekali ke, dah tak boleh kunjung, dah tak boleh datang, tak boleh tengok dah anak macam mana. Kemudian mereka telah melakukan berbagai penyiksaan dan kekerasan secara depan-depan. Jadi ini kita tengok bagaimana berlaku. Ini sebelum peperangan. Ini peperangan ni bukan berkenaan Gaza. Peperangan ni berkenaan Al-Aqsa, berkenaan Islam dan berkenaan Muslim. Dan kemudian penduduk-penduduk Israel juga terus melakukan serangan. Mereka, orang-orang Yahudi yang haram ini, telah pergi ke kota-kota, ke bandar-bandar di tebing barat, dan mula pergi ke wilayah-wilayah orang Islam. Dan mereka telah membunuh dan menutup berapa kedai, berapa jalan secara permanen. Jalan ni sepatutnya jalan orang Islam, nak balik rumah dia, jalan nak balik rumah, taman kat sana, rumah kat sana, kampung kat sana, sengaja ditutup, dibuat tol. Bukan tentera, bukan polis, penduduk. Itu saya sebut ada gangster. Bukan saja gangster, di kalangan penduduk dia sendiri pun bukan gangster pun, orang dia sendiri. Jadi berlaku kekacauan-kekacauan. Mereka mula pergi ke tempat-tempat umat Islam yang sepatutnya kawasan itu kawasan orang Islam, perkampungan Islam, perkampungan orang Palestin di tebing barat dan di kawasan-kawasan daerah-daerah yang lain. Dan bila ada penduduk yang nampak macam melawan, dia bunuh. Kita ada dengar tak? Tak ada dengar, tak keluar dalam suara khabar. Dia bunuh macam tu je, dia tembak macam tu je. Dan kita tak tahu pun apa yang berlaku. Yang kita tahu nampak macam seolah-olahnya orang Palestin yang bunuh orang Yahudi. Kemudian ekstrimnya pemerintah Israel pada saat ini, mereka telah membuat siasah untuk menyerang Murabitun. Mereka telah merancang untuk nak menyerang Murabitun, orang yang menjaga masjid, dan juga rakyat Palestin yang aktif, terutamanya di Masjid Al-Aqsa. Siapa yang mula aktif, dia dah mula tengok seorang-seorang, dia boleh sasarkan, boleh target seorang-seorang. Siapa yang nampak aktif, bawa duit untuk bantu Masjid Al-Aqsa, bawa duit untuk buat ini, dia dah mula tengok, disasarkan. Maka mereka ni ada yang kena tangkap, ada yang kena pukul, ada yang dibunuh. Jadi mereka dah mula sampai peringkat membunuh begitu. Kalau dulu masih lagi ditahan-tahan, tertahan, sembunyi-sembunyi, dicuri orang punya organ, sembunyi-sembunyi, jumpa-jumpa. Seorang kawan saya di West Bank, dia kata dia cek kawan dia hilang, jumpa-jumpa
Jumpa mayat dekat longkang, buka-buka, dah terbelah, dadanya terbelah dari atas sampai ke bawah. Daripada sini ada saya ada gambar dia, terbelah sampailah ke pusat, ke bawah pusat. Rupa-rupanya dia ambil organnya dihilang, dicuri. Dia tengok orang tu bagus-bagus, jaga kesihatan sebagainya, dia tarik, dia curi organ, potong daripada sini, halkum ni tolak ke bawah, belah. Bila jumpa mayat, tengok-tengok dah tak ada organ dah. Dia belah, bukan belah dengan bius ke apa, tak, dia belah hidup-hidup. Jahat ni. La tajidanna asyaddan nas adawatan lil ladzina amanu al-yahud. Kamu pasti jumpa, ni firman Allah, kamu pasti jumpa di kalangan manusia yang paling dahsyat, asyaddan nas, manusia yang paling dahsyat, yang paling teruk permusuhannya kepada orang beriman, itu al-Yahud, Zionis, wallazina asyraku, dan orang-orang yang mensyirikkan Allah. Jadi kita tengok hari ni, kita ingat, oh ni semua jahat habis Islam habis semua. Rupanya mereka telah sampai peringkat bukan saja Masjid Al-Aqsa, agama, bukan saja orang Islam, Kristian pun kena juga ni. Orang Kristian pun kena juga. Dan sampai peringkat mereka tutup jalan, rampas rumah. Yang rampas, yang tutup ni bukan lagi askar dan polis, tetapi orang penduduk sendiri ambil, datang. Aku naklah kawasan ni nampak subur je, okey je, pokok tin semua ada. Dia pun pergi ke rumah orang tu, buat cakap kacau, olok-olok macam nak beli dan sebagainya. Akhirnya senyap-senyap, ditangkap, dibunuh. Bila ada orang lawan, dia tembak, panggil polis pun tolong bunuh. Macam tu je. Jadi keadaan dah menjadi terlalu melampau, dari luar daripada batas pemikiran manusia. Walaupun manusia itu kanak-kanak, tak boleh dah nak comprehend, tak boleh nak faham. Maka disitulah orang-orang yang telah diberikan oleh Allah kekuatan, telah melaksanakan satu mukarrar, kenyataan, bertindak untuk melawan keganasan, kekejaman, kezaliman Israel. Kekejaman, kezaliman Israel, kita boleh tengoklah berlaku banyak. Jadi sebab itulah, maka pasukan-pasukan yang melawan ini, Brigade Al-Qassam contohnya, mula memasuki wilayah-wilayah, daerah-daerah yang bersekitaran dengan Gaza, yang bermula dengan yang kita tengok dekat-dekat tu, semuanya kawasan-kawasan yang sepatutnya termasuk dalam resolusi 242 di bawah United Nations and Security Council, United Nations itu sebelum tahun 1967. Kenapa saya sebut sebelum tahun 1967? Kerana pada tahun 1967 Yahudi masuk rampas. Itu kawasan yang telah pun diisytiharkan, kawasan Palestin, oleh United Nations, Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu ni. Jadi dia rampas. Dan United Nations buat apa? Tak ada buat apa-apa. OIC lari senyap. OIC tak ada buat apa-apa. Tanah dirampas, rumah dirampas, sampai dibunuh penduduk-penduduknya tadi, kan? Dan akhir sekali masjid mereka nak jadikan sebagai masjid dia, rumah ibadah dia, sinagog, Solomon Temple ataupun Haikal Solomon. Maka di sinilah pasukan-pasukan Brigade Al-Qassam, pasukan-pasukan dan disetujui oleh para penduduk, orang Palestin memang dah tak tahan dah, tunggu masa je. Maka mereka telah melancarkan serangan-serangan untuk mengambil semula hak mereka di tanah-tanah yang telah disebut tadi. Maka pasukan Muqawamah Islamiyah, Hamas, telah memulakan pertempuran yang dinamakan sebagai Taufan Al-Aqsa, ataupun Taufan Al-Aqsa, dengan tujuan untuk membebaskan Masjid Al-Aqsa, mengembalikan semula kemuliaan para wanita yang telah mereka cabul, anak-anak yang telah mereka bunuh, dan kemuliaan Masjidil Aqsa. Jadi tujuan Taufan Aqsa ini bukan untuk nak tolong Gaza macam dulu, nak pertahankan Gaza,
Tapi tujuannya untuk membebaskan Al-Aqsa. Dan apabila tujuannya untuk membebaskan Al-Aqsa, maka hal ini menjadikan barakahnya akan tersebar. Tengoklah nanti, tengoklah akan ada mujahidin dari luar yang akan masuk ke dalam Palestin. Wallahu alam bila nak bermula. Dan apabila mujahidin orang beriman mula masuk ke sana dengan jalan darat, laut, udara, maka pada masa itu kita akan menyaksikan insya-Allah malhamah kubra akan bangkit, dan akhirnya insya-Allah Palestin akan jatuh ataupun Masjid Al-Aqsa akan dibebaskan semula oleh orang Islam insya-Allah, kata Syekh Ahmad Yasin rahimallahu sebelum 2027. Maka sekarang ni kita nak masuk 2024, 2025, 2026, 2027. InsyaAllah dalam 3 tahun lebih, 3 tahun lebih insya-Allah akan berlakulah kemenangan. Dan inilah yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tahun-tahun kesusahan. Dan kemungkinan kalau Allah izin Dajjal keluar, masa inilah dia nak keluar. Kalau Mahdi nak keluar, masa inilah nak keluar. Tapi bukan Mahdi daripada Syiah tu, bukan. Dia bukan macam itulah yang digambarkan oleh abang kita tu, kan? Saya minta maaf lah, saya rasa dia banyak fakta dia sangka-sangka saja. Di sini kita lihat. Kemudian pasukan perlawanan ini meminta agar seluruh dunia bersama dengan mereka. Seluruh dunia bersama dengan mereka. Pak Wahab mungkin Pak Wahab mungkin juga. Kemudian Taufan Al-Aqsa ini akan berlangsung di antara Palestin dan rakyat Palestin dengan rakyat pendatang haram Israel. Dan mereka akan datang, mungkin mereka akan, pertembungan ini mungkin akan merebak sampai ke situ. Dan saat inilah insya-Allah yang akan membawa kepada kemenangan Islam. Mungkin akan susah, mungkin akan sakit, mungkin akan ada kepayahan, tetapi kepayahan yang telah mereka tanggung 75 tahun sejak daripada 1948, kesakitan, penderitaan yang telah mereka tanggung 16 tahun di Gaza sejak mereka mengepung tahun 2006-2007. Mereka buat tembok tu 2006. 2005 Hamas menang pilihan raya, 2006 buat tembok, 2007 mula sekat. 16 tahun. 2023 sekarang. Jadi seruan kepada kita semua, yang pertama sekali, ulama-ulama yang berjuang. Ulama yang berjuang bukan ulama yang biasa-biasa ni. Mengambil sikap untuk membantu perlawanan Palestin, membantu mereka yang semampu yang boleh, semampu yang boleh. Dan kemudian kita menyeru kepada para duat, kepada NGO, kepada sekian pertubuhan-tubuhan yang organisasinya berlatar belakangkan Islam, hendaklah bersama-sama memperjuangkan untuk pembebasan Masjidil Aqsa. Sebab tumpuan kita, moto kita, sasaran kita bukan Palestin, tapi Masjidil Aqsa. Sebab orang Palestin pun nak bebaskan Masjidil Aqsa. Dan apabila Masjidil Aqsa ini ada dalam hati kita, pemikiran kita, dan seluruh pergerakan perjuangan kita itu, denyut urat nadi kita, insya-Allah barakah akan turun kepada umat, dan akhirnya Allah akan memberikan kemenangan. Oleh itu pada malam ini saya nak menyeru kepada seluruh rakyat Malaysia, Indonesia, Thailand, Brunei, Singapura, Filipina dan Asia Tenggara yang lain, serta umat Islam terutamanya, tadi rakyat dan umat Islam terutamanya, marilah kita menyandang, mendokong perjuangan membebaskan kiblat yang pertama, iaitu Masjidil Aqsa, secara solid, unity, bersatu,
bersama-sama dengan perjuangan rakyat Palestin yang telah didokong oleh Hamas, yang sekarang ni sedang menuju dan bergerak kepada kekuatan. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, kataballah laghlibanna ana wa rusulih innallaha qawiyyun aziz. Sadaqallahul azim. Kataballah, sesungguhnya Allah telah menetapkan, Allah telah memfardukan pada dia, siapa-siapa orang yang akan bersama dengan dia, perjuangan dia, Allah dan perjuangan Rasul-Rasulnya, maka mereka akan menjadi orang yang menang. Siapa yang bersama dengan perjuangan itu, maka mereka akan menjadi pemenang. Sesungguhnya innallaha qawiyyun aziz, sesungguhnya Allah itu maha besar, maha kuat, lagi maha perkasa. Jadi insya-Allah pada malam ni cukuplah setakat ni. InsyaAllah besok kita akan bincang tajuk ni lagi berkenaan dengan bagaimana kita nak merealisasikan cita-cita kita ini, dengan bagaimana kita nak melaksanakan tanggungjawab kita untuk membantu perjuangan ini di atas jalan Allah. Malam ini saya minta sahabat-sahabat sekalian, tolonglah bangun malam supaya dapat menunaikan solat hajat sekurang-kurangnya 2 rakaat. Minta pada Allah khusus supaya membantu semua sahabat-sahabat kita yang sedang berjuang bersama-sama untuk membebaskan Al-Aqsa. Kenapa kita perlu doa? Kerana doa itu adalah merupakan senjata mukmin. Doa silahul mukmin. Doa itu senjata mukmin, senjata orang beriman. Dan kenapa kita berdoa? Bukan sahaja senjata orang beriman, tetapi doa itu menunjukkan kita bersama-sama dengan perjuangan yang sedang berlaku. Kita tak kena bom, tak kena peluru, kita tak kena buat apa-apa pun, tak berdepan dengan Yahudi. Kita hanya berdepan dengan nafsu kita sendiri. Nak bangun malam, kita berdepan dengan bisikan syaitan. Nak bangun malam, kita berdepan dengan tabiat-tabiat dosa kita yang banyak, yang menyebabkan kita tak boleh bangun malam. Kita berlawan diri kita dulu. Kita berlawan dengan nafsu kita dulu. Kita berlawan dengan syaitan dulu. Kita bangun malam, minta pada Allah Subhanahu Wa Taala, ya Allah, berilah pertolongan kepada sahabat-sahabat kami mujahidin yang ada di Palestin, yang ada di Gaza, yang ada di Masjidil Aqsa. Dan minta juga pada Allah, ya Allah, jadikanlah aku, keluarga aku, sahabat-sahabat aku, semua yang ada ni, ya Allah, jadikanlah sebahagian daripada Al-Mahdiyin, mereka yang mendapat hidayah di atas jalan Allah ini. Kita minta supaya kita termasuk dalam barisan Al-Mahdiyin, mereka yang mendapat hidayah Allah. Bukan barisan munafikin, bukan barisan musyrikin, bukan barisan kafirin, bukan barisan-barisan yang ghairal Islam. Kita kena minta pada Allah. Kenapa? Kerana kita bimbang kita akan tertipu kalau kita tidak mendapat bantuan daripada Allah. Itulah insya-Allah sikit sebanyak sebagai perkara yang saya nak cuba sampaikan. Maka jangan kita percaya dengan segala tomahan-tomahan, fitnah-fitnah, keburukan yang mereka beri kepada pejuang-pejuang yang Al-Mahdiin yang berada di Asqalan, di Gaza, yang sekarang sedang bergerak untuk membina kekuatan pembebasan Al-Aqsa. Jangan kita terpengaruh. Kalau ada orang yang cakap-cakap buruk tentang mereka, maka tengok dia, tutup ajalah. Itu hanya fitnah-fitnah orang yang tidak ada ilmu, orang yang tak tahu sejarah, tak tahu apa yang berlaku, tak tahu realiti. Dia cuma baca-baca hadis sini sikit, hadis sana sikit, Quran sini sikit, Quran sana sikit, tengok apa orang cakap-cakap, terus dia hurai. Maka hurai dia pun dia kata sebenarnya huraian yang salah. Yang kita bimbang, sebagaimana yang Nabi gambarkan, yang kita bimbang ialah tokoh-tokoh, orang yang boleh bercakap tetapi sesat dan menyesatkan. Ini kita bimbang, lebih dibimbangi daripada Al-Masih Dajjal. InsyaAllah. Aku liqali hadza astaghfirullahal azim li wa lakum. Jadi insya-Allah kita tangguh, kita baca doa Rabitah, kita masukkan dalam pemikiran kita, dalam hati kita. Kita bayangkan wajah-wajah saudara kita,
sahabat-sahabat kita yang ada di Al-Aqsa, sahabat kita yang berada di Gaza, sahabat-sahabat kita yang berada di sekitar kita jauh. Bayangkan seolah mereka semua masuk, supaya bersama-sama dalam doa kita insya-Allah. A'udzubillahi samil alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad istama'at ala mahabbatik wa altaqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Fa'asik Allahumma rabitataha wa adimuddaha wa hdiha subulaha wa amla'aha binurika allazi la yakhbu washrah suduraha bifaidil iman bik wa jamilit tawakkuli alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amit ala syahati fi sabilik. Ya Allah, innaka ni'mal maula wa ni'mal nasir. Allahumma ansur Islam wal muslimin wal mustad'afin wal mujahidin fi Gaza wa fil Aqsa wa fi Palestin wa fi kulli makan wa fi kulli zaman. Allahumma ansurna ya Allah, Allahumma ansurna ya Allah ala tarikud da'wah wa tarikud tarbiyah wa tarikud jihad fi sabilillah. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minaz zalimin. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya hayyu ya qayyum, birahmatika nastaghits. Allahumma ja'alna minal mu'minina haqqan, Allahumma ja'alna minal muttaqina haqqan, Allahumma ja'alna minal muhsinina haqqan, Allahumma ja'alna minal muqarrabin, Allahumma ja'alna minal wasilin, Allahumma ja'alna minal عارفين, اللهم اجعلنا من المحبين, اللهم اجعلنا يا الله من الصديقين والشهداء والصالحين, اللهم اجعلنا من المهديين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.